kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan UMS. Dan untuk kita bincangkan sama-sama apa makna pembukaan sempadan 1 April ini kepada sistem kesihatan negara. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam Hafizi dan Hafizi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Doktor. Nampaknya ya negara baik, kita Alhamdulillah. bergerak ke Doktor, arah pertama hadapan sekali sekarang. kita ingin melihat kepada pembukaan sempadan negara ini. Apa makna kepada sistem kesihatan negara kita? Kalau kita tengok sistem kesihatan negara kita, kes COVID-19 semalam mencatatkan 18,000, tetapi sempadan negara dibuka. Apa makna kepada sistem kesihatan kita? Adakah kerajaan mempunyai rangka pelan-pelan tertentu jika berlaku lonjakan kes jangkitan COVID-19 selepas ini, jika datang lagi varian-varian lain seperti yang berbahaya seperti Omicron, Delta dan sebagainya, Doktor? Baik, berdasarkan data dan maklumat semasa yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization, mengatakan bahawa kemungkinan besar varian Omicron, iaitu varian yang sekarang ini sangat amat mudah menjangkiti, yang memberikan banyak peningkatan kes, gelombang kes yang baru kepada bukan hanya kepada negara kita, malah kepada dunia. Ini sudah lagi tidak menunjukkan keterukan yang tinggi seperti varian-varian sebelumnya, tetapi ianya mudah berjangkit. Jadi walau bagaimanapun saya rasa ianya satu langkah yang tepat bagi negara kita melangkah ke arah pra-peralihan endemik ini. Jadi saya rasa inilah masanya atau saatnya yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak, baik sektor ekonomi, sosial, masyarakat dan semua pihak menunggu-nunggukan hari ini. Jadi ianya adalah sangat baik. Saya suka membawa perhatian kita ini kepada sudut pengurusan risiko. Sekarang sebenarnya dari segi kesihatan awam, yang paling penting melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan kesihatan awam negara ini sudah jatuh ke tangan ataupun sudah menjadi tanggungjawab rutin kepada rakyat Malaysia. Selepas 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, saya rasa sudah sampai masanya kita menjadi sebuah negara yang matang dalam melaksanakan atau dalam mengharungi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi ada 2 entiti penting yang perlu diberi keutamaan. Disiplin, terus berdisiplin dalam pematuhan SOP, baik kita sudah membuka sempadan, kita sudah melonggarkan pelbagai SOP. Disiplin dalam pematuhan SOP itu sangat penting. Dan yang kedua, terus meningkatkan imuniti kelompok atau imuniti diri dengan melengkapkan vaksinasi seperti mana yang telah disyorkan oleh kerajaan. Ya, Fizi. Okey, baik. Hafizi, kita telah pun mendapat isyarat daripada rakan tugas kita yang mana ketibaan pesawat daripada antarabangsa iaitu pesawat Etihad telah pun tiba di KLIA, yang mana pesawat inilah yang akan diberikan water cannon. Betul. Tembakan meriam air. Meriam air. Nampaknya telah pun diberikan. Ini menunjukkan bahawasanya seketika saja nanti kita juga akan bawakan ucapan dan juga sidang media daripada Yang Berhormat Menteri iaitu Datuk Nancy Shukri sendiri melihat kepada pembukaan pintu sempadan ini. Ini merupakan signifikannya, ketibaan pesawat ini merupakan signifikannya kepada pembukaan pintu sempadan negara kita. Dan mungkin kita nak teruskan kepada perbincangan kita dengan Prof Samsul terlebih dahulu juga. Mungkin Prof Samsul dapat melihat kita tidak mahu menyaksikan selepas ini ada tutup dan buka kembali sektor ekonomi, sektor pelancongan, begitu juga sempadan. Jadi bagaimana penilaian risiko itu perlu dibuat? Begitu juga mungkin ada kaedah-kaedah yang perlu diberikan perhatian sekiranya kes naik mendadak. Mungkin apa tindakan-tindakan awal yang boleh kita ambil supaya kita dapat pastikan sektor pelancongan, sektor ekonomi tidak akan menyaksikan ada lagi buka tutup dan sebagainya, Prof. Kita semua kena faham, rakyat semua kena faham. Saya rasa kita cukup, mungkin antara kita ini tidak lagi mengetahui apa itu indikator yang digunakan sebelum kita beralih kepada fasa endemik. Apakah indikator, kriteria rujukan yang digunakan. Pertama, kita kena pastikan jumlah kes harian kita ini menurun. Itu yang utama sekali.
kapasiti makmal yang menjalankan ujian COVID-19 juga kita kena pastikan ianya di tahap yang optimum, ya. Kadar vaksinasi harian kita seperti mana yang saya katakan tadi masih lagi turun naik di angka 5 digit. Sebaik-baiknya kita turunlah sekurang-kurangnya kepada 4 digit. Letakkan sasaran mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini kita berada di fasa peralihan endemik, jadi kita turunkan kepada sekurang-kurangnya 4 digit, ya. Jadi selain daripada itu, jumlah kemasukan pesakit ke ward juga perlu diberi perhatian. Alhamdulillah sehingga hari ini kita nampak tahap keterukan iaitu pesakit-pesakit kategori 3, 4 dan 5 ini sekitar 0.5%. Kalau boleh kita kurangkan lagi, dan jumlah kematian dalam tempoh 7 hari pun kita dapat lihat masih lagi tinggi. Alhamdulillah, yang ini merupakan satu pujian ataupun satu bintang kepada negara kita, di mana kita antara negara yang paling cepat meningkatkan kadar vaksinasi populasi. Walau bagaimanapun dari segi suntikan dos penggalak itu kita masih lagi rendah, ya. Afizi, saya suka di sini untuk memberi perhatian, ya. Pada bulan April atau sekitar bulan Ramadan ini, kita boleh gunakan bulan ini sebagai zon penampan, iaitu buffer zone untuk semua sektor baik ekonomi maupun sosial dalam melaksanakan kelonggaran-kelonggaran SOP yang diberikan secara berperingkat-peringkat. Jangan terus kita tekan minyak terus berhabis, tidak. Kita gunakan bulan April, bulan Ramadan ini untuk melaksanakan segala aktiviti kita secara berperingkat-peringkat. Saya yakin sudah pasti ada penambahbaikan kelompangan-kelompangan yang mungkin boleh dikenal pasti selepas ini dan kita perbaiki dari masa ke semasa. Kita tidak boleh terus full blast, ya, dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Ingat, tanggungjawab menjaga keselamatan awam sekarang ini adalah tanggungjawab rakyat, tanggungjawab kita semua sebagai rakyat. Jadi kita perlu beri perhatian sepenuhnya. Kita jaga kita, Hafizi. Ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan, Persekitaran dan Pekerjaan UMS atas perkongsian berkaitan dengan apakah makna pembukaan semula sempadan negara kepada sistem kesihatan negara kita.